Itulah hari ini tuan-tuan senario yang berlaku. Yang kita tengok hari ini, huru hara hiu juga dibuat oleh pokok ni kan dalam kali nak tergesa-gesa tentang isu ni tuan-tuan. Baik, saya terus kepada ahli panel yang kedua, iaitu pakar ekonomi, salah seorang daripada pakar ekonomi Malaysia. Sebelum saya mengutarakan soalan kepada Dr. Sri, saya petik daripada kata-kata yang dikeluar oleh dalam majalah Felda, surat khabar Felda ni, iaitu petikan daripada Profesor Datuk Norma Mansur, Naib Presiden Persatuan Ekonomi Malaysia. Dia mengatakan, beliau juga merupakan bekas ketua Majlis Penasihat Ekonomi Negara, MAPEN. Beliau mengatakan, berkenaan dengan isu penyerahan ini, dia kata, meskipun ada kemungkinan sebahagian modal yang disuntik ke dalam syarikat berkenaan, syarikat Felda Global Ventures ini akan dialihkan ke luar negara, kan? Namun ia adalah bagi tujuan pelaburan khusus, termasuk pelaburan menambahkan lagi jumlah kawasan ladang yang akhirnya memberi kulangan semula dari segi keuntungan. Maknanya dia membayangkan kemungkinan dialihkan ke luar negara. Kita dengar tuan-tuan, ambil pulau nak mengalir ni, kan? Jadi saya minta Dr. Rasli ulas daripada awal, apakah itu dinamakan sebagai saham, kan? Apakah dikatakan sebagai cair, dan bagaimanakah mereka nak jual, nak beli sebagainya. Jadi kita faham tuan-tuan. Jadi silakan Dr. Rasli untuk menguraikan perkara ini, khusus kaitan dengan perkara yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Yang berusaha saudara pengurusi majlis Pak Yohanis Ahmad, seluruh barisan pimpinan pas-pas negara yang hadir, pimpinan PKA, pimpinan DP yang hadir, dan seluruh pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, juga yang saya hormati saudara ahli panel, saudara Mazlan Aliman, Presiden Anak, dan saudara ahli Abdullah, lawyer atau pegawai undang kepada anak, insyaAllah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, isu penyerahan Felda ni memang hangat sekali, ya. Saya baru-baru ni dengan saudara Mazlan buat sedar akhbar 29/1. Daripada sedar akhbar tu teruk, kita kena plan, kita kena lapor, tuan-tuan, kena tibai, ya. Anak-anak saya baca blog-blog, mungkin blog UMNO lah, dia sedih tengok bapak dia kena tibai teruk sangat. Ahli ekonomi bodoh lah, ahli ekonomi tak ngerti maklumat lah, tak cerdik lah, ya? Omong kosong lah, buat fitnah lah. Anak saya betul-betul kecewa lah kalau dia kata anak tak ada, you pun balas balik, tulislah apa benda, hantar suruh cegedik nanti semua, so itu kedudukan Mazlan lagi teruk, tapi Mazlan kata apa kisah, you know? Nabi pun kena kutuk kan. Kisah, ya. Okey tuan-tuan, saya tak nak ni, saya nak terus pada fakta, dan saya nak dedahkan fakta ni melalui beberapa question atau soalan, ya. Tuan-tuan tahu dah, dia show nak senarai ni sudah hangat sekarang, ya. Dia jadual dia dulu bulan 4, sekarang bulan 5, lepas tu bulan 6, tak tahulah bulan berapa. Mesyuarat tergempar koperasi pun tak selesai lagi, ya. Bila dia nak buat, tahu. Jadi kalau dah lewatlah. Yang penting, ya, perancangan dia pun terganggu, banyak terganggu, ya. Nak ada satu undang-undang, nak pindahkan itu, nak pindahkan aset, semua terganggu sekarang ni. Saya tak tahulah, mungkin target dia nak senaraikan bulan 4 tu out, tak boleh jalan. Bulan 5 tak boleh jalan. Bulan 6 saya rasa tak boleh jalan. InsyaAllah, itulah keadaan dia, ya. Sekarang ni, orang kata Mazlan, dia orang tengah panik lah, gelabah, ya. Tuan-tuan, soalan cepu emas yang pertama, apakah yang akan diserahkan oleh Felda kepada syarikat Felda Global Ventures Holding Berhad? Dulu holding Sdn Berhad, sekarang dah holding Berhad. Sebab dia nak senarai kata Tengah Berhad saja sendirian, tak berat, ya. Jadi satu, tuan-tuan tengok, tak nampak apa yang akan diserahkan oleh Felda kepada Felda Global Ventures Holding Berhad.
Satu, aset perladangan, kebun sawit dan kebun hutan. Mungkin ada kebun kemutan, kebun ada sikit-sikit semua dia nak serahkan tu. Yang tuan-tuan tanam quote secara haram daripada apa, tanam kelapa, tanam rambutan, gokong, semua dia akan sapu semua tu. Tak ada dah tuan-tuan punya. Jadi saya sebut ni yang utamanya kebun sawit dan kebun hutan. Yang sedia ada dan kosmo tanah yang bakal Feda miliki di masa hadapan. Kosmo ni dipajakkan kepada Global Ventures Budi Berhad selama 99 tahun. Luas ladang sedia ada 306,000 hektar lebih kurang. Jadi semua tuan, tanah yang dah ada geran, yang tak ada geran, yang akan datang diserahkan kepada Feda, milik Feda, semua akan diserahkan kepada Feda Global Ventures juga. Tak tahulah tuan-tuan, macam mana luas tanah yang akan datang ni kita tak tahu. Tanah mana dia ambil. Kalau atas nama tanah itu dibagi kepada Feda, maka ia akan diserahkan semuanya kepada Feda Global Ventures Budi Berhad tuan-tuan. Itu kedudukan dia. Dalam perjanjian tu yang disebut dengan jelas adalah 3,306,067 hektar. Ini disebut dalam perjanjian. Yang lain disebut secara am. Itu satu. Tanah tuan taklah. Kalau tanah tuan dia nak tibai sekali, tentu tuan revolusi lah. Kalau disebut tanah yang 550,000 hektar itu yang milik penduduk juga akan diserahkan kepada Global Ventures. Tuan-tuan dia rasa kat senapang. So itu berlaku. Jadi tuan-tuan dia main secara halus. Dia tak buat yang tuan punya, dia tak usik, yang dia usik yang tuan punya secara tak langsung melalui Feda Plantation Berhad, Sembilan Berhad. Tengok tuan-tuan. Itu dia main tipu. Hisa ni memang kaki tipu tuan-tuan. Hisa sama kaki tipu. Saya lawan dia di Linggi. Saya kalah. Macam mana saya kalah? Dia belanja juta-juta, saya belanja RM10. Saya juga lawan isteri dia tuan-tuan, si Bibi Harliza, dia Paroi. Saya kalah juga lah. Jadi tuan-tuan saya kenal Lisa ni, saya dah lawan dia sendiri dan isteri dia saya dah lawan dalam pilihan air lah, bukan lawan gemuk. Yang kedua dia ni tuan-tuan, dia beli undi masa pemilihan nak Presiden UMNO. Beli undi tuan-tuan. Beli undi ini langgar undang-undang dah. Langgar undang-undang negara, bukan undang-undang UMNO. Kamu beli undi dalam sistem demokrasi itu langgar undang-undang negara. Dah kena, tapi UMNO gantung dia dari tuan-tuan, tapi undang-undang negara terlepas. Dia dah langgar undang-undang negara. Orang yang dah langgar undang-undang negara macam ni, tuan-tuan nak percaya dia mengurusi Feda dan mengurusi KPS. Mampus tuan-tuan dia sapu besok. Memang inilah yang berlaku. Sebab itu Najib letak dia, sebab dia ni kaki tibai. Itu yang Najib letak dia tuan-tuan. Ada alasan banyak lagi yang kenapa Najib letak dia. Okey, apa lagi tuan-tuan? Yang kedua, ini mustahil juga. Kuasa mutlak pengurusan dan pengawalan ke atas aset perladangan yang diserahkan termasuk ke atas tanaman, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang sedia ada dan di masa hadapan. Jenis kontrak jual beli dan harga, pengendalian aktiviti penanaman semula dan mengambil semua bantuan tanam semula yang diberikan oleh kerajaan dan membina menyelenggarakan infrastruktur yang diperlukan. Maknanya tuan-tuan, seluruh aktiviti Feda yang Feda jalankan sekarang diserahkan budak-budak kepada Feda Global Ventures Sembilan Berhad. Besok harga dia kontrol, nak kontrak dia kontrol, apa nak tanam macam mana semua dia kontrol. Bantuan dia ambil tuan-tuan. Bantuan tanah semula yang kerajaan nak bagi itu semua dia akan ambil. Terletak kepada Feda Global Ventures semata-mata. Bulat, mutlak orang kata. Inilah yang dikatakan mutlak tuan-tuan. Semua dia serah. Feda tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Katalah dia charge harga yang rendah. Dia ambil kontrak yang harga dia tinggi, harga yang terlalu tinggi, tak keluarkan tender. Tuan-tuan tak boleh buat apa. Feda tak boleh apa, senyap saja sebab kuasa mutlak dah diberi kepada dia. Ini kedudukan dia tuan-tuan. Zalim tak zalim perkara yang berlaku ni tuan? Zalim. Itu sebab kita kata orang peneroka dizalimi. Ini keadaan dia. Ada segi ekonomi ni, inilah yang dikatakan sistem pembahagian atau sistem ekonomi yang menzalimi rakyat. Inilah kalau tuan-tuan, macam mana ekonomi zalim? Dia macam mana ekonomi zalim? Inilah dia tuan-tuan, ekonomi zalim.
berat sebelah dan menipu dan tak memberi faedah kepada orang yang ada hak pada faedah itu, tuan-tuan. Ya. Okey tuan-tuan. Kita nak sebut pun sahaja dia bagi. Tak banyak, kita bagi tak banyak. Jadi sekarang ni apa pula yang diberi oleh Feda Global Ventures Holding Berhad kepada Feda? Bagi tanah semua, bagi kuasa semua. Apa yang dia bagi kepada Feda sekarang, tuan-tuan? Ya. Yang diberi kepada Feda ialah bayaran tetap pajakan sebanyak 251 juta setahun, tidak berubah selama 10 tahun, iaitu purata RM820 sehektar setahun atau RM64 sehektar sebulan. Sewa tanah Feda ni saja ke nilai, tuan-tuan? RM820 sehektar setahun. Tuan-tuan ingat tanah tuan tu murah, ni ke sewa dia? Inilah sewa yang tak adil, tuan-tuan. Ya. Dia kata tanah pertanian, betul tanah pertanian. Ya, tapi tanah pertanian ada hasil. Tanah pertanian dah ada tempat orang duduk, tanah pertanian dah ada infrastruktur, tanah pertanian dah keluarkan hasil pertanian. Sewa dia RM820 sehektar setahun, tuan-tuan. Adil tak adil? Tuan-tuan fikirlah. Orang Pahang dapat lebih sikit lah. Saya difahamkan sewa tanah di Pahang ni lebih daripada 1,000. Tak tahu kenapa Pahang bagi lebih. Ya? Yang teruk Perlis lah, tak sampai RM100 1 hektar setahun. Di sini letaknya kita tak ada lah. Takkan orang Feda nak diam ke? Memang orang Feda diam, tak tahu apa benda. Itu terpulanglah kepada kita semua ni yang ambil tanggungjawab secara sukarela ni untuk menerangkan kepada tuan-tuan kezaliman ekonomi yang ditimpulkan kepada peneroka Feda. Apa lagi dia bagi, tuan-tuan? Dia bagi 15% dari keuntungan operasi pertanian sahaja. Dalam Feda ni dia bukan pertanian, ada huluan, ada hiliran, ada hujungan sebenarnya. Jadi itu saja, tuan-tuan. Keuntungan daripada aktiviti-aktiviti pemprosesan, misalnya pengurangan produk sampingan. Ada produk sampingan kena ke dia punya tu batang daun tu boleh jual semua, dia tak bagi, tuan-tuan. Dia ada bagi hanya hasil getah dan hasil sawit saja. Yang lain tu semua Feda Global Ventures sapu. Jadi 15%, tuan-tuan, daripada pertanian dia. Kalau kita ikut, tuan-tuan, berapa jumlah dia bagi tu? Keuntungan yang diberi kepada Feda dianggarkan berjumlah 508 juta sahaja setahun, iaitu RM1,660 sehektar setahun atau RM138 sehektar sebulan. Atau kalau tuan-tuan ada 10 hektar, bukan 10 hektar, setengah, 10 hektar, tuan hanya dapat RM1,380 setahun. Tuan-tuan dapat sekampun jauh lebih tinggi benda ni. Inilah yang dikatakan zalim, tuan-tuan. Bagi semua dia potong. Tuan-tuan dan puan, macam mana dia pergi untung tu? Untung tu dia pergi hingga ke tulang, tuan-tuan. Daging ambil puan tinggal dekat tulang tu. Itu yang dibagi pada tuan 20%. Sampai 60%.